Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim yang mana kita telah tiba pada siri yang ke-283. Kita masih lagi berkenaan tentang hadis-hadis berkenaan tentang makanan dan minuman. Kita telah tiba pada riwayat yang ke-5347 di mana dibawakan satu hadis berkenaan tentang buah daripada pokok arak. Arak ni bukanlah arak minuman yang dalam bahasa kita. Arak adalah salah satu jenis pokok yang berada di kawasan tanah Arab dan ianya tumbuh dengan semula jadi tanpa ditanam dan ianya tumbuh dengan banyak. Maka pokok arak ini ejaan dia adalah hamzah ra alif kaf, arak. Ianya adalah pokok yang tumbuh dengan begitu banyak. Tidak dijumpai terjemahnya yang betul-betul dalam bahasa Melayu, namun Nabi SAW menceritakan tentang buah yang tumbuh daripada pohon tersebut. 5347 Fadilatul aswad, kelebihan buah berwarna hitam. Minal kabath, kabath adalah buah daripada pohon arak. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada baris yang kedua, huwan nadij min thamaril arak, ianya adalah buah daripada pohon arak. Bukanlah arak minum. Sebaliknya arak adalah sebuah pokok yang tumbuh dengan mudah di kawasan tanah Arab ketika itu. 5347 baca sanad dia. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala, beliau telah berkata, kunna ma'an nabi, kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Marriz Zahran, di tempat yang bernama Marruz Zahran. Dan Marruz Zahran ini adalah lebih kurang satu marhalah sahaja daripada Mekah, kata Imam Nawawi pada baris yang kedua. Maksudnya dah dekat sangat dengan Mekah. Wa nahnu najni, dan kami sedang memetik al-kabath, buah kabath. Faqala Nabi, maka Nabi SAW pun bersabda, alaikum bil aswad minhu, hendaklah kamu mengambil yang warna hitam daripada buahnya, sebab buah daripada pokok tersebut ada yang berwarna merah. Maka kami pun berkata, ya Rasulullah, ka'annaka ra'aital ghanam, seolah-olah Tuan pernah mengembala kambing, sebab selalunya orang yang mengembala tahu buah yang mana yang sesuai untuk dimakan bila mereka membawa kambing mereka untuk gembalaan. Maka Nabi bersabda, na'am ya, wa hal min nabiyyin, dan tidaklah daripada seorang nabi pun illa kecuali wa qad ra'aha, mereka pernah mengembala kambing. Au nahwa hadza min al-qaul, ataupun riwayat yang seumpama ini. Ahlan, terima kasih kepada yang beri gift dengan TikTok Carls, Carls dan juga Man Shato, terima kasih. Kita sedang membaca hadis-hadis berkenaan tentang Sahih Muslim. Seterusnya kita nak membaca berkenaan tentang kelebihan cuka wa ta'addum. Apakah maksud udum? Orang dulu mereka makan makan roti. Bukanlah macam roti gardenia, tapi umpama roti Arab yang kita biasa tengok. Cumanya mereka tidaklah menggunakan tepung putih. Mereka menggunakan tepung yang sederhana, tepung murah, iaitu pada zaman Nabi tepung bali. Maka udum kata Imam Nawawi pada baris yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada baris yang kelima daripada bawah, ma yu'tadamu bih. Udum adalah sesuatu yang boleh dimakan dengan roti. Maka ada yang menterjemahkan dengan lauk, ada yang menterjemahkan dengan kuah, dan ada juga yang menterjemahkan dengan perasa. Maka dalam hadis ini yang banyak, Nabi SAW menceritakan tentang kelebihan cuka dan bagaimana cuka enak dimakan dengan roti.
Tetapi Nabi tak sebut apa-apa cuka. Kalau zaman kita dah ada pelbagai jenis cuka. Tetapi kebiasaan dia berkemungkinan pada zaman tersebut yang masyarakat Arab banyak ada adalah anggur dan juga kurma. Maka kemungkinan salah satu daripada dua, cuka anggur ataupun cuka kurma. Tetapi tidak menafikan cuka-cuka yang lain. Maka hadis ini Nabi nak menerangkan kelebihan cuka dan bagaimana Nabi memakan roti dengan cuka sebagai kuah ataupun sebagai perasa. 5347 wa bihi qala hadatsani Abdullah bin Abdul Rahman ad-Darimi qala akhbarana Yahya bin Hassan qala hadatsana Sulaiman bin Bilal an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah, daripada ummul mukminin isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, nikmal udum, sebaik-baik kuah ataupun sebaik-baik perasa ataupun sebaik-baik lauk. Kadang-kala diterjemahkan dengan ketiga-tiga terjemah. Sebaik-baik perasa dalam kurungan yang boleh dimakan dengan roti. Awil idam al-khal adalah cuka. Cuma zaman kita tak makan roti. Maka kalaulah nak makan dengan nasi, bukanlah benda yang mudah. Namun Nabi SAW sebenarnya, kata Imam Nawawi, pada baris yang ketiga daripada bawah, sebenarnya maksud daripada Nabi SAW memuji cuka, kata Imam Nawawi, adalah madhul iqtisari fil ma'kul. Maksudnya adalah bersederhana dalam makanan. Sebab nanti kita akan baca kisah dia. Nabi balik rumah, isteri Nabi tak masak lagi. Dan tak ada apa-apa untuk dimakan. Bahkan kita akan baca riwayat Nabi siap bawa tetamu. Maka Nabi SAW kata, takkan tak ada apa-apa. Mereka kata, ada cuka wahai Rasulullah. Dan Nabi SAW minta cuka dan Nabi memuji cuka supaya tidak memalukan isteri baginda. Maka Nabi sebut ni'mal idam, alangkah baiknya cuka sebagai perasa ataupun sebagai kuah ataupun sebagai sesuatu yang boleh dimakan dengan roti. Maka sebab itu kata Imam Nawawi, maksud daripada hadis ini adalah bersederhana dalam makan. Jangan pula kita kalau balik rumah tak ada apa-apa yang belum siap, maka pada waktu itu kita mengamuk ataupun kita marah. Sebab kadang-kala kita tak tahu kesukaran yang dilalui oleh keluarga kita di rumah. Kemudian yang ketiga, wa man'in nafsi an, yang kedua, wa man'in nafsi an mulazati an maladil at'imah, dan menahan diri daripada terlalu kerap memakan makanan yang lazat. Kadang-kala kita perlu didik nafsu kita untuk makan makanan yang sederhana supaya mengajar kita erti bersyukur. Maka ini adalah tujuan daripada Nabi SAW memuji cuka. Riwayat 5349 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama dengan riwayat sebelum ini. Wa bihi qala wa hadatsana Musa bin Quraish ibn Nafi' at-Tamimi qala hadatsana Yahya bin Salih al-Wuhadhi qala hadatsana Sulaiman bin Bilal bihadzal isnad wa qala ni'mal udum wa lam yashukka. 5350 daripada riwayat sahih Muslim. Wa bihi qala hadatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Abu Awanah an Abi Bishr an Nabi Sufyan an Jabir bin Abdullah, daripada sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlah, telah meminta kepada keluarga baginda al-udum, sesuatu yang baginda boleh makan dengan roti. Maksudnya Nabi lapar. Nabi SAW jaranglah kalau kita baca sirah Nabi, Nabi minta makanan kalau tak lapar. Kalau kita lain, kita tak lapar pun kita nak makan. Sebab kita suka mengunyah sesuatu, makan sesuatu. Tapi ketika ini Nabi lapar. Maka isteri baginda berkata, ma indana illa khalun. Kami tak ada apa-apa wahai Rasulullah kecuali hanya cuka. Fada'a bih, maka Nabi tetap meminta cuka. Faja'ala ya'kulu bih, maka Nabi mula makan roti dengan cuka. Wa yaqulu, seraya berkata, ni'mal udum al-khal. Sebaik-baik kuah ataupun terjemahannya sebaik-baik perasa adalah cuka, dan Nabi SAW ulang sampai 2 kali. Maka di sini kita nampak akhlak adalah memuji keluarga, memuji isteri, memuji orang yang memasak, walau apa pun yang dihidangkan. Nanti kita akan belajar beberapa belas hadis kemudian bagaimana Nabi adalah seorang yang tidak pernah mencela makanan. Kalaulah Nabi suka, Nabi makan. Kalaulah Nabi tak suka, maka Nabi tidak makan dan Nabi tinggalkan. Sebab itu bila dihidangkan kepada Nabi, kita dah baca dah hadis tentang dhab, maka Nabi tak suka. Tetapi Nabi tak ada berkata buruk pun tentang daging dhab. Begitu juga tentang yang lain-lain. Ini adalah akhlak Nabi, dan sebenarnya ini menunjukkan rasa bersyukur di atas nikmat yang Allah beri. Sebab kadang-kala makanan yang kita rasa tak sedap, ada orang nak makan itu pun tak mampu.
Ada orang nak makan tu pun tak mampu. Ada orang kadang-kala pada waktu itu pun yang mana dia tak dapat nak makan. 5351 wa bihi ilaihi qala hadatsani Yaqub bin Ibrahim ad-Dawraqi qala hadatsana Ismail ya'ni bin Ulayyah 'an al-Musanna bin Sa'id qala hadatsani Talhah bin Nafi' annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yaqul Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala telah berkata akhadha Rasulullah, yang dalam kisah ini Nabi balik bawa tetamu. Kata Jabir, Nabi telah memegang tanganku pada satu hari ila manzilih, dan Nabi bawa balik ke rumah dia. Fa akhraja ilaihi, maka Nabi SAW telah keluarkan untuk Jabir filakan, kepingan daripada roti. Faqala ma min udum, Nabi bertanya kepada isteri baginda, ada tak sesuatu untuk dimakan dengan roti? Faqalu, maka mereka berkata, la, tak ada apa-apa wahai Rasulullah, kecuali ada sedikit min khal, daripada cuka. Ada sedikit dia cuka wahai Rasulullah. Padahal Nabi ada tetamu. Kita kalaulah ada tetamu dan kemudian kita nampak tak ada yang boleh dihidangkan kepada tetamu, marah kita, mengamuk kita sebab kita malu. Tetapi Nabi SAW berbeza. Maka Nabi SAW pun bersabda, bawakan cuka. Fa innal khal, kerana sesungguhnya cuka, ni'mal udum, adalah sebaik-baik perasa ataupun sebaik-baik kuah ataupun terjemahnya sebaik-baik yang boleh dimakan dengan roti. Kata Jabir radhiyallahu anhu, "Fama ziltu uhibbul khal." Maka apabila aku melihat sikap Nabi, maka semenjak daripada itu aku terus-menerus menyukai cuka, semenjak daripada aku mendengar sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Talha berkata, "Maziltu uhibbul khal." Maka aku terus-menerus menyukai cuka semenjak aku mendengar kata-kata daripada Jabir. Maka daripada sini kita nampak akhlak Nabi SAW dengan isteri baginda, akhlak Nabi SAW dengan jiran, iaitu Nabi dengan tetamu, iaitu Nabi tak malu nak menghidangkan apa yang ada. Kita kadang-kala rasa malu, padahal ada macam-macam makanan kat rumah, kita rasa malu nak menghidangkan apa yang kita ada. Sebab kita takut nanti orang kata kita begitu begini. Maka sebenarnya apa yang ada, maka itulah yang sepatutnya dihidangkan. Walaupun kepingan roti dan cuka. 5352, maka yang ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Nasr bin Anil Jahdami qala hadatsani Abi qala hadatsana Al-Musanna ibnu Sa'id an Talhah bin Nafi qala hadatsana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi ila manzili bimithli hadits ibn Ulayya ila qawli fa ni'mal udum al-khal wa lam yadhkur ma ba'dah. 5353 menceritakan kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma juga berkenaan tentang Nabi menjemput dia menjadi tetamu di rumah baginda. Wa bihi ilaihi qala wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Hajjaj bin Abi Zainab qala hadatsani Abu Sufyan Talhah bin Nafi qala sami'tu Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma telah berkata, kuntu jalisan fi darin, aku pernah duduk di suatu tempat, famarra bi Rasulullah, maka Nabi telah melewatiku, fa asyara ilayya, maka Nabi memberi isyarat kepadaku dalam kurungan untuk mengikuti Nabi. Faqumtu ilaih, maka Jabir pun ikut Nabi. Fa akhadha bi yadi, maka Nabi telah memegang tanganku, kata Jabir. Fantalaqna, maka kami telah berjalan sehingga kami telah tiba di sebahagian rumah isteri baginda. Fadakhala, maka baginda pun masuk. Thumma azina li, kemudian baginda memberi izin untuk aku masuk. Maka ini pun adalah adab. Jangan kita masuk ke rumah sesiapa kecuali selepas diberi izin. Sebab itu Nabi SAW tak suka kalaulah ada orang sebelum meminta izin mengintai-intai ke dalam rumah orang. Sebab tujuan daripada meminta izin adalah untuk menjaga pandangan daripada melihat ke dalam rumah orang. Maka Nabi SAW pun mengizinkan Jabir untuk masuk. Fadakhaltu, maka kata Jabir, aku pun masuk. Dan al-hijab alaiha, maka diletakkan hijab langsir di antara Jabir dan isteri Nabi SAW. Faqala, maka baginda pun bersabda, hal min ghada, adakah ada makanan? Ghada selalunya adalah kegunaan untuk makanan tengah hari. Maka Nabi bertanya, ada tak makanan tengah hari? Maka mereka menjawab, ya. Dan apakah makanan tengah hari Nabi? Fa'utiya bi thalathati aqrisatin, iaitu hanya 3 kepingan roti. 3 kepingan roti. Itu je makanan Nabi, tak ada lauk. Ini adalah sederhananya Nabi SAW. Kita kadang-kala dekat rumah kita dah ada nasi, dah ada sayur, dah ada satu jenis lauk. Itu pun kita kata, ini je ke yang masak? Kadang-kala begitu. Kadang-kala begitu. Sepatutnya
bersyukur. Nabi SAW punya makan tengah hari adalah 3 kepingan roti dan tak ada sebarang kuah ataupun lauk untuk dicicah. Dan kita pun pernah baca hadis yang lain. Nabi SAW dengan makanan yang begini pun, Nabi SAW tak pernah makan kenyang 3 hari berturut-turut. Itu adalah sederhananya Nabi SAW. Maka Nabi SAW, fawudi'na ala batin. Maka Nabi SAW telah meletakkan 3 kepingan roti tadi di atas satu hamparan. Maka kata para ulama, al-bat pada baris yang kedua, 4, 6, 7. Ianya adalah hamparan daripada bulu. Kisa'un min wabar. Maka Nabi letakkan di atas satu hamparan 3 kepingan roti tadi. Maka Nabi SAW ambil satu, fawada'ahu baina yadayh. Nabi letakkan di hadapan baginda. Wa akhadha kursan akhar. Nabi ambil kepingan roti yang kedua, Nabi bagi kepada Jabir. Thumma akhadha thalith. Nabi ambil kepingan roti yang ketiga, fakatharahu bisnain. Maka Nabi koyakkan menjadi 2, faja'ala nisfahu baina yadayh. Nabi letakkan separuh untuk Nabi dan separuh untuk Jabir, supaya adil. Jabir dapat 1/2, Nabi SAW pun dapat 1/2. Kemudian Nabi bertanya, hal min udum, tak adakah sesuatu yang boleh dicicah ataupun sesuatu perasa yang boleh dimakan dengan roti? Maka mereka berkata, tak ada wahai Rasulullah, kecuali ada sedikit cuka. Maka baginda bersabda, hatuh, bawakanlah cuka. Fa ni'mal udumhu. Maka ianya adalah sebaik-baik perasa ataupun sebaik-baik lauk. Zaman kita yang makan cuka ni, sebab zaman kita cuka mahal, cuka yang boleh dimakan, iaitu cuka apple lah, cuka anggur lah, cuka tu selalunya yang ada duit yang makan. Tetapi Nabi SAW makan cuka kerana itulah satu-satunya yang ada dalam rumah Nabi SAW. Menggambarkan kepada kita kesederhanaan kepada baginda Nabi SAW. Dan kita pun berada pada bulan kelahiran ini, Nabi ni, kita kena banyak membaca tentang Nabi SAW. Banyak mendengar tentang Nabi SAW. Malam ni pun adalah malam 12 Rabiul Awal. Walaupun para ulama berbeza pendapat bilakah kelahiran Nabi SAW. Di Malaysia, kebanyakan kita memegang pendapat Ibnu Ishaq yang mengatakan kelahiran Nabi adalah pada 12 Rabiul Awal. Kalau Syekh Safi Rahman kata 9. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan sebelum daripada 12 dan lepas daripada 12. Saya telah kongsikan ke semua pendapat ini pada posting-posting yang lalu. Maka nak menunjukkan kepada kita sederhananya Nabi SAW dan mengajarkan kepada kita bersyukur. Kadang-kala kalaulah kita tak ajar anak kita bersyukur, maka itu yang kadang-kala menjadi anak tak bersyukur. Maka kadang-kala ada satu lauk pun dia komplain. Kadang-kala dimasak berbeza daripada keinginan pun dia komplain. Kadang-kala masak pada waktu itu lambat sedikit pun komplain. Maka kita kena mendidik keluarga kita untuk menjadi yang bersyukur. Dan kadang-kala kalau tak bersyukur, itu yang membawa kepada pembaziran. Ambil banyak, makan sikit, lepas tu buang. Maka dah menjadi yang tidak bersyukur. Maka pentingnya untuk kita membaca perjalanan hidup baginda Rasulullah SAW, bagaimana Nabi SAW mendidik kita untuk menjadi manusia yang bersyukur. Ada satu buku tu tambah, buku apa? Okey, bab yang seterusnya berkenaan tentang boleh untuk memakan bawang putih. Boleh. Dan cuma Nabi tak suka bawang putih. Orang Arab mereka makan bawang putih tak masak. Sebab itu kalau kita pergi Mekah, Madinah, mereka akan bagi bawang ataupun bagi bawang lah selalunya yang tak masak. Maka sebab itu Nabi SAW, wa annahu yanbaghi liman arada khitab al-kibar. Namun selayaknya bagi seseorang yang ingin berbicara dengan orang-orang yang tertentu, tarkuh, dia meninggalkan makanan yang berbau. Makanan yang berbau. Jaga bau mulut kita bila nak bercakap dengan orang. Wa kadza ma fi makna, begitu juga yang seumpama dengan bawang putih. Apa-apa makanan yang berbau, kalaulah kita tahu kita nak jumpa orang, maka elakkan untuk makan. Maka Nabi SAW tidak makan bawang putih. Ini adalah riwayat dia. 5354. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad al-Musanna wa ibn Bashar wa lafdhu ibn al-Musanna qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Simak ibn Harb an Jabir ibn Samurah, daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhuma, daripada Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari kita tahu adalah orang yang menjadi tuan rumah untuk Nabi untuk tempoh lebih kurang 6 bulan.
Ada riwayat mengatakan setahun. Ada beberapa riwayat sebelum Nabi SAW bina rumah untuk Nabi dan isteri baginda. Maka berkata Abu Ayyub, kerana Rasulullah adalah Nabi SAW idza utiya bi ta'amin, apabila dibawakan makanan, akala minhu, Nabi akan makan daripadanya, wa ba'atha bi fadlati ilayya, dan Nabi akan menghantar kembali baki makanan itu kepadaku. Maka selalunya Abu Ayyub dia akan makan baki makanan Nabi. Dan sifat ini kita masih nampak kalaulah di sebahagian tempat pada masyarakat Arab dan juga pada masyarakat sebahagian daripada India, Pakistan yang saya pernah pergi. Maka kalaulah ada tetamu, mereka yang tuan rumah dan isteri dan anak-anak dia, mereka akan makan daripada saki-baki tetamu. Itu adalah cara mereka, dan ini adalah sifat Abu Ayyub. Abu Ayyub bila dia masak sesuatu, dia bagi semua kepada Nabi. Dan bila yang saki-baki yang Nabi SAW tak makan, maka barulah dia makan. Tengok kucing tu takut nanti dia. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kata Abu Ayyub Al-Ansari, wa innahu ba'atha ilayya yawman bi fadlah, dan sesungguhnya Nabi menghantar balik kepadaku pada satu hari sisa makanan, lam yakul minha, yang Nabi langsung tak makan. Selalunya Nabi ada makan sedikit, tapi hari tu Nabi langsung tak jamah, Nabi langsung tak makan. Maka Abu Ayyub pun tengok kenapa Nabi tak makan. Li'anna fiha thumma, kerana dalam hidangan tersebut ada bawang putih. Maka Abu Ayyub terus bertanya kepada Nabi, ahramun hu, adakah bawang putih ini haram wahai Rasulullah? Baginda berkata tidak. Walakinni akrahu, namun aku tidak menyukai bawang putih min ajli rihih, kerana bau dia. Maka kata para ulama, kalaulah bawang putih tersebut dah tak ada bau, macam manakah cara nak hilangkan bau pada bawang putih ataupun mana-mana bawang? Dengan memasak dia. Maka apabila dimasak dan tak ada bau, maka tak makruh. Maka sebab Nabi sebut Nabi tak menyukainya kerana bau yang ada pada bawang tersebut. Qala, maka berkata Abu Ayyub, fa inni akrahu ma karahta, maka aku pun tak akan suka benda yang kau tak suka wahai Rasulullah. Ini adalah cinta para sahabat radhiyallahu taala anhum kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata Imam Nawawi pada baris yang kedua daripada bawah, hadis ini menerangkan bi ibahati thawm, bahawa boleh untuk makan bawang putih, wa huwa mujma' alaih, dan ianya disepakati oleh semua para ulama. Lakin yukrah, namun makruh untuk makan sesuatu yang berbau bagi orang yang nak menghadiri masjid ataupun menghadiri sesuatu penghimpunan walaupun selain daripada masjid, au mukhatabatul kibar, ataupun nak bercakap dengan orang. Maka janganlah makan contohnya durian. Dah tahu nak pergi solat, pergi makan durian. Lepas tu tak bersihkan mulut, tak gosok gigi dan sebagainya. Maka kadang-kala dia punya bau tersebut sehingga boleh sampai kepada keseluruhan saf. Walaupun taklah berdosa, namun hukumnya adalah makruh, tak disukai. Maka ini adalah Nabi SAW tidak menyukai bawang putih yang belum dimasak, sebab orang Arab mereka makan dalam keadaan belum dimasak. 5355 daripada Sahih Muslim, riwayatnya adalah lebih kurang sama. Wa bi ilai qala wa hadatsana Muhammad al-Musanna qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Syu'bah fi hadzal isnad. 5356 daripada Sahih Muslim, wa bi ilai qala wa hadatsani Hajjaj bin Sya'ir wa Ahmad bin Sa'id bin Sahr, wal lafdh minha qaribun qala hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Thabit fi riwayat Hajjaj ibn Yazid akhu Zaid al-Ahwal qala حدثنا عاصم عن عبد الله بن الحارث عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazala alaih, pernah tinggal bersama dengan dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah Abu Ayyub sebelum rumah Nabi dibina. Para ulama berbeza pendapat, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Fa nazala Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tinggal di rumah Ayyub fi sufli, pada tingkat bawah. Maka rumah Abu Ayyub ada 2 tingkat pada waktu itu. Wa Abu Ayyub fil ulwi, dan Abu Ayyub tinggal di tingkat atas. Fantabaha Abu Ayyub balailah, maka pada satu malam Abu Ayyub terjaga daripada tidurnya. Faqala, maka Abu Ayyub berkata, namshi fawqa ra'si Rasulillah, kita berjalan di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatanahau, maka mereka pun telah tidur di satu penjuru. Maka Abu Ayyub dia tak nak tidur, maka dia dan isterinya tidur di satu penjuru. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fabatu fi janib,
maka mereka telah melalui sepanjang malam di satu penjuru. Kemudian Abu Ayyub telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi pindah ke atas. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, as-suflu arfaq, tingkat bawah adalah lebih sesuai untukku. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadiri oleh tetamu, para sahabat berjumpa dengan baginda. Namun Abu Ayyub berkata, la a'lu saqifata anta tahtaha, aku tidak boleh berada lebih tinggi daripadamu dan engkau berada di bawahku wahai Rasulullah. Fatahawwalan Nabi, maka Nabi SAW pun berpindah fil ulwi, di tingkat atas, wa Abu Ayyub fis suful, dan Abu Ayyub berpindah di tingkat bawah. Fakana yasna'u lin Nabi SAW ta'ama, maka Abu Ayyub sentiasa menyediakan makanan untuk Nabi SAW. Fa idza ji'a bihi ilaih, apabila dikembalikan makanan Nabi SAW kepadanya, sa'ala, Abu Ayyub akan bertanya, an mawdi'i as-sabi'i, di manakah Nabi SAW meletakkan tangan baginda. Maka dia akan tanya, Nabi SAW makan daripada bahagian mana. Fayatatabba' mawdi'a as-sabi'i, maka dia akan mencari-cari tempat yang Nabi SAW makan. Ini adalah Abu Ayyub, dia akan makan daripada tempat yang mana Nabi SAW makan. Fasana' lahu ta'aman fihi thum, pada satu hari Abu Ayyub telah buat untuk Nabi SAW satu makanan yang terdapat di dalamnya bawang putih. Falamma rudda ilaih, apabila dikembalikan makanan tersebut kepada Abu Ayyub, sa'alaan mawdi'a asabi'in Nabi, maka dia pun bertanya kat mana Nabi SAW telah menyentuhkan tangan untuk makan. Faqilalah, maka dikatakan kepadanya, lam yakul, Nabi SAW langsung tak makan hari ini. Fafazi'a, maka Abu Ayyub telah merasa risau, kenapa Nabi SAW langsung tidak makan. Wasa'ida ilaih, lalu dia pun naik ke tingkat atas. Faqala aharamunhu, maka dia pun bertanya, wahai Rasulullah, adakah makanan tersebut haram? Maka Nabi SAW bersabda, la tidak, walakinni akrahu, namun sesungguhnya aku tidak menyukai benda tersebut, iaitu Nabi tidak menyukai bawang putih. Lagi-lagi masyarakat Arab, mereka makan tanpa memasaknya. Qala, maka berkata Abu Ayyub, fa inni akrahu ma takrah, maka sesungguhnya aku akan mula tidak menyukai apa yang kamu tidak suka wahai Rasulullah. Qala, berkata Abu Ayyub, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ta bil wahyi, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakan benda-benda yang berbau. Maka ini adalah berkenaan tentang meninggalkan makanan yang berbau, walaupun ianya tidaklah haram, lagi-lagi bagi seseorang yang mungkin berjumpa dengan orang ramai ataupun selalu berada di tempat yang banyak orang berkumpul, nak menjaga daripada menyakiti akan orang lain. Maka ini adalah akhlak Nabi SAW. Bab yang seterusnya mengajar kepada kita untuk ikramil dhaif, memuliakan tetamu, wa fadli ithari, dan kelebihan mengutamakan tetamu berbanding diri sendiri. Dan ini adalah salah satu daripada sifat Nabi SAW. Bahkan kalau kita belajar dalam kitab Sirah Ar-Rahiqul Maktum, ianya adalah sifat kebanyakan orang Arab sebelum Islam lagi, iaitu mereka sangat-sangat memuliakan tetamu. 5357, wa bi ilaihi qala hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Jarir bin Abdul Hamid an Fudail bin Ghazwan an Abi Hazim al-Ashja'i an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu lelaki ini mengadu, inni majhudun, sesungguhnya aku sangat lapar. Fa arsala ila ba'di nisa'i, maka Nabi telah mengutuskan seseorang kepada isteri-isteri baginda. Faqalat, maka semua isteri baginda berkata, wallazi ba'athaka bil haq, demi zat yang mengutuskan engkau wahai Rasulullah dengan kebenaran, ma indi illa ma, kami tidak mempunyai apa-apa kecuali air. Ini adalah kita nampak kesederhanaan Nabi SAW. Dan daripada sini kita nampak selalunya Nabi SAW bila ada orang meminta, maka Nabi akan mulakan dengan diri baginda terlebih dahulu, daripada rumah baginda terlebih dahulu. Bila isteri-isteri Nabi maklumkan yang mereka tidak ada apa-apa, summa arsala ila ukhra, Nabi hantar pula utusan kepada rumah baginda yang lain. Faqalat misla dhalik, dan mereka pun memberi jawapan yang sama. Hatta qulna, sehingga ke semua isteri Nabi, kulluhunna, semua mereka memberi jawapan yang mereka tidak ada apa-apa di rumah.
sebab Nabi SAW memang sederhana kehidupan baginda Nabi SAW. Maka baginda Nabi SAW, maka semua berkata, la, tidak ada apa-apa demi zat yang mengutuskan Tuan wahai Rasulullah dengan kebenaran, ma indi illa ma, kami tidak mempunyai kecuali hanya air. Faqala, maka barulah Nabi SAW tanya kepada para sahabat, man yudhifu hadzal lailah, siapa yang boleh melayani tetamu pada malam ini? Rahimahullah, semoga Allah mengurniakan rahmah kepadanya. Faqama rajulun minal ansar, maka telah bangun seorang lelaki daripada kalangan ansar. Faqala, maka dia pun berkata, ana ya Rasulullah, aku boleh wahai utusan Allah. Fantalaqa bihi ila rahlih, maka dia pun membawa tetamu tersebut ke rumah dia. Tapi sebenarnya dia pun tak tahu dekat rumahnya tak ada apa-apa. Maka faqala limra'atih, maka dia pun telah berkata kepada isterinya, hal indaki syai', adakah kamu mempunyai sesuatu? Adakah kamu mempunyai sesuatu? Qalat la, maka beliau pun berkata tidak. Ahlan, mohon off komen. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kenapa ada komen yang tak elok ke? Okey. Saiful official. Okey. Tak apa, sebenarnya kadangkala apa yang orang komen adalah berdasarkan apa yang dia tahu. Dan sebenarnya kalaulah kita lihat masyarakat kita, ramai sebenarnya yang tak tahu tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalaulah ada orang yang tak boleh terima kerana sebenarnya dia first time mendengar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin maka sebab itu dia tak mempercayai sesuatu daripada hadis, ataupun mungkin ada yang saya kata selain daripada hadis yang tak boleh terima. Maka tak ada masalah kalaulah ada orang yang nak komen benda-benda yang berbeza daripada pendapatnya, tapi sekadar daripada sini kita boleh nampak berapa banyak pengetahuan masyarakat kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada pun yang mungkin tak tahu nama Nabi. Nama Nabi. Saya pernah jumpa ada orang nama Nabi pun tak tahu. Tak tahu nama Nabi. Maka bila tak tahu nama Nabi, maka banyaklah lagi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang orang tak tahu. Lalu kalaulah kita cerita susahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ramai orang tak percaya. Adakah orang susah begini? Kadang-kadang kita cerita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutamakan orang lain lebih daripada diri sendiri, maka orang tak percaya. Sebab kita memang hidup pada zaman yang kita pentingkan diri sendiri dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Tapi kadang-kala kebanyakan komen saya tak perasan pun, lalu tak mengapa. Ahlan-ahlan, masing-masing ada pendapat yang tersendiri. Maka kalaulah ada yang dengar, maka alhamdulillah syukur. Tapi kalaulah tak ada yang dengar pun, sebenarnya kita ni dalam kelas bersama dengan para pelajar Hidayatul Muttaqin, maka kita sedang baca hadis kepada mereka. Moga Allah balas kepada semua yang mendengar dan semua yang mendengar sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, begitu juga yang berada di Facebook. Lalu kita sebenarnya berkongsi tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ini, para ulama berbeza pendapat siapakah nama beliau. Cumanya Imam Nawawi rahimahullahu taala tidak kongsikan kepada kita siapakah nama beliau di dalam catatan ini. Maka sahabat ini pun membawa balik tetamu tersebut dalam keadaan sebenarnya dekat rumah dia pun tak ada makanan. Maka dia pun berkata dengan isterinya, faqala limra'atih, maka dia pun berkata dengan isterinya, hal indaki syai', adakah kamu mempunyai sesuatu? Qalat la, maka isterinya berkata tidak ada apa-apa, illa kecuali qutu sibyani, makanan untuk anak-anak. Yang ada adalah makanan untuk anak-anak. Dah tak adalah makanan lain kecuali makanan untuk anak-anak. Maksudnya mereka tak ada apa-apa di rumah. Maka kita lihat tajuk ni berkenaan tentang mengutamakan tetamu berbanding diri sendiri. Dan ini bukanlah perkara yang mudah. Maka suami dia berkata apa? Fa'allilihim bisyai'. Maka apakah maksud allala yu'allilu ta'lil? Allili bermaksud adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maksudnya syaghalahu bih, sibukkanlah mereka. Ataupun maksudnya adalah sabbarahum, maksudnya jadikan mereka dapat bersabar. Namun kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada baris yang pertama, hadza mahmulan ala anna sibyan lam yakunu muhtajina ila al-akal wa innama tatlubuhu anfusahum ala adati sibyan min ghairi ju'in yadurruhum. Maka Imam Nawawi berpendapat, maka suami dia suruh menyebutkan anak-anak ni adalah
bagi keadaan anak-anak yang tidaklah terdesak sangat untuk makan. Yang mana mereka mungkin dah makan petang tapi belum makan malam, maka itulah maksud daripada hadis ini, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ataupun mereka fa innahum law kanu ala haja bihaisu yadurruhum tarakal akal lakana it'amuhum wajiba. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, maka perbuatan si ayah ini tidaklah sampai ke tahap dia menyiksa anak-anaknya dengan dia mendahulukan tetamu. Tapi maksudnya anak-anaknya tidak makan pada malam tersebut dan berkemungkinan mereka makan pada waktu petang dan sebagainya, kata Imam Nawawi. Kata Imam, kata si suami kepada isterinya dalam hadis ini, fa idza dakhala dhaifuna, maka apabila tetamu kita masuk, fa atfi is-siraj, maka padamkanlah pelita. Kenapa padam pelita? Sebab makanan tu sedikit, hanya cukup untuk seorang. Lalu kalaulah ada pelita, ada cahaya, maka tetamu dia pun segan nak makan. Sebab nampak makanan tersebut sedikit, maka tetamu dia pun mungkin makan sampai tak kenyang. Maka dia suruh isterinya untuk padamkan pelita supaya ketika dalam gelap, dia boleh suruh tetamu dia makan dan dia boleh buat-buat seolah-olah dia juga sedang makan. Wa arihi anna na'kul, dan aku akan menunjukkan kepada tetamu bahawa kita pun sedang makan. Fa idza ahwa liyakula fakumi ila siraj, maka apabila tetamu telah selesai makan, maka bangunlah fa idza ahwa, apabila tetamu telah mula untuk makan, fakumi ila siraj, maka bangunlah kamu kepada pelita, hatta tudfi'i, sehingga kamu memadamkannya. Bagaimana mereka merancang untuk memuliakan tetamu, supaya tetamu boleh makan dengan tenang dan tetamu boleh makan dengan kenyang. Maka berkata perawi, faqa'adu, maka sepasang suami isteri mereka pun duduk melayani tetamu. Wa akala dhaif, dan tetamu telah makan. Falamma asbaha ghada, apabila tiba keesokan pagi harinya. Kisah ini tak ada siapa yang tahu. Tetapi apabila tiba pada waktu pagi, Nabi SAW telah tahu, dan Nabi SAW telah bersabda kepada suaminya. Maka Nabi bersabda, qad ajiballahu min sani'ikuma, Allah merasa gembira, Allah redha dengan perbuatan kamu berdua suami isteri, bidhaifikuma, terhadap tetamu kamu berdua, al-lailah, malam tadi. Dan inilah turunnya ayat yang kita akan baca pada riwayat berikut. Sampai turun ayat Al-Quran yang menceritakan perbuatan mereka. Tetapi perbuatan mereka ini mereka tak hebohkan pun. Mereka tak beritahu sesiapa. Namun turunnya wahyu, turunnya ayat Al-Quran berkenaan tentang perbuatan mereka. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita sikap luar biasa para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam memuliakan tetamu-tetamu mereka. Dan ini mereka semestinya belajar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5358 kisah yang sama, namun di sini disebutkan ayat yang turun berkenaan tentang perbuatan mereka. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib bin Muhammad bin al-Ala qala hadatsana Waqi' an Fudail bin Ghazwan an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan minal ansar, sesungguhnya ada seorang lelaki daripada kalangan Ansar, bata bihi dhaifun, telah bermalam dengannya tetamunya. Maksudnya tetamu datang kepadanya pada waktu malam. Falam yakun indahu illa qutuhu wa qutu sibyani, dan tidaklah ada di rumahnya kecuali sedikit makanan untuknya dan anak-anaknya. Faqala limraati, maka dia telah berkata kepada isterinya, nawwimi sibyan, nawwimi sibyah, tidurkanlah anak-anak, wa atfi'is siraj, dan padamkanlah pelita, wa qarribi lidhaifi ma indaki, dan hidangkanlah kepada tetamu apa jua makanan yang kamu ada. Maka perbuatan mereka ini Allah puji di dalam suratul Hasyr juz yang ke-28 pada ayat yang ke-9, firman Allah, wa yu'thirun, dan mereka adalah orang-orang yang mengutamakan ala anfusihim, ke atas diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri berada di dalam kelaparan. Maksudnya walaupun mereka sendiri lapar, mereka mengutamakan tetamu. Ini adalah sifat yang sebenarnya tak mudah, bahkan untuk saya ada dan untuk kita ada. Riwayat 5359, riwayat ini kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya adalah lebih kurang sama. Betul, ni ke Maryam. Bahkan kalau kita lihat Nabi, kalaulah Nabi tak ada makanan, maka Nabi akan puasa. Nabi akan puasa sunat. Dan itu banyak di dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW bila balik kepada isteri baginda dan tak ada makanan, maka Nabi SAW akan berpuasa.
nak menunjukkan kepada kita bahawa bagaimana untuk mendidik diri dengan makanan. Zaman kita makanan dah menjadi sesuatu benda yang bergaduh. Sesuatu benda yang bergaduh kerana makanan. Dah menjadi pada waktu itu sesuatu benda yang perlu digaduh ataupun perlu sampai viral dan sebagainya. Tetapi zaman Nabi SAW, makanan adalah sebagai salah satu keperluan yang jika ada, maka Nabi makan, dan Nabi tak pernah memburukkan makanan. Dan jika tidak ada, maka Nabi SAW akan berpuasa, seperti yang kita biasa dengar daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Riwayat yang ke-5359 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Ibnu Fadl an Nabi Hazim an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyudhifah. Telah datang riwayat ini kita tidak terjemahkan. Falam yakun indahu ma yudhifu faqala ala rajulin yudhifu hadha rahimahullah faqama rajulun min al-ansar yuqalu lahu Abu Talhah. Cuma dalam riwayat ini disebutkan nama sahabat yang sanggup berlapar diri dan anak-anak untuk tetamu, namanya adalah Abu Talha. Fantalaqa bihi ila rahlihi wa saqa al-hadith binahwi hadith Jarir wa dzakara fihi nuzul al-ayah kama dzakarahu Waqi'. 5360, maka ini adalah kisah yang panjang berkenaan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar As-Siddiq setiap malam dia akan bawa balik tetamu ke rumah. Kerana pada zaman tersebut banyaknya para sahabat yang datang berhijrah ke Madinah dalam keadaan mereka serba kekurangan. Maka Nabi SAW selalu pesan, Nabi SAW selalu pesan untuk siapa yang ada maka bawa balik ke rumah. Maka ini adalah bukan kisah tentang Abu Bakar, tetapi kisah tentang Miqdad radhiyallahu taala anhu dengan Nabi SAW. Bagaimana mereka ada 3 orang, yang mana kisah Abu Bakar tu hadis berikutnya, yang mana mereka ada 3 orang, yang mana Nabi SAW berkongsi minuman susu Nabi SAW dengan mereka setiap malam. Maka Nabi SAW pada tempoh ini, Nabi SAW ada kambing, maka ada susu yang diperah. Maka Nabi berkongsi berempat dengan dengan sahabat-sahabat yang lain, minuman susu baginda Nabi SAW. Maka ini kisah tentang sahabat Nabi Miqdad radhiyallahu anhu. Sahih Muslim riwayat 5360. Wa bila qala wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Syababah bin Sawar qala hadatsana Sulaiman bin Al-Mughirah an Thabit an Abdurrahman bin Abi Layla an Al-Miqdad. Daripada sahabat Nabi Miqdad radhiyallahu anhu qala, beliau telah berkata, aqbaltu ana wa sahibani li. Aku telah datang bersama dengan 2 temanku ke Madinah. Wa qad zahabat asma'una wa absaruna min al-jahdi. Kata Miqdad, disebabkan kerana sangat-sangat lapar, maka telah mula hilang pendengaran dan penglihatan kami. Kerana sangat-sangat lapar. Bahkan kalaulah kita baca hadis Abu Hurairah bahkan sampai pingsan ketika mana solat kerana sangat-sangat lapar. Kelaparan luar biasa para sahabat radhiyallahu anhum. Ini semua berlaku sebelum berlakunya peristiwa Khaybar yang berlaku pada tahun 7 Hijrah. Selepas daripada Khaybar, maka para sahabat dah mula menghadapi kehidupan yang senang, kehidupan yang lebih mudah. Cuma Nabi SAW, kehidupan baginda tak berubah. Kesederhanaan Nabi SAW tak berubah walaupun selepas daripada peristiwa Khaybar. Khaybar berlaku lebih kurang pada tahun yang ke-7 Hijrah. Lebih kurang Allahumma salli 4 tahun sebelum kewafatan Nabi SAW. Namun sebelum peristiwa Khaybar, kebanyakan para sahabat Nabi SAW, terutamanya orang-orang luar daripada Madinah, mereka berada dalam kesusahan yang sangat-sangat teruk, yang amat-amat sangat. Maka telah berkata Miqdad, sehingga kami telah hilang pendengaran kami, penglihatan kami untuk tempoh sementara, minal jahdi, kerana sangat-sangat lapar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Maka kata Miqdad radhiyallahu anhu, faja'alna na'ridu anfusana, maka kami telah menjadikan diri kami hadir di hadapan diri kami hadir ala ashabi Rasulillah, di hadapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tawarkan, ada tak sesiapa yang boleh jamu kami makan? Maka apa yang berlaku? Falaisa ahadum minhum yaqbalna. Tidak ada seorang pun pada sahabat Nabi SAW yang sanggup menerima kami. Kerana mereka sendiri susah ketika di awal Islam, awal Nabi tiba di Madinah. Sebab itu kata Imam Nawawi pada baris yang keempat, maka
hadza mahmul ala anna alladhina uridu anfusahum alaihim kanu muqillin. Mereka sendiri berada dalam keadaan susah. Sedikit makanan yang mereka ada. Sebab itu pada sahabat mereka tak mampu nak membawa 3 orang lagi sahabat untuk makan dengan mereka. Maka last sekali Miqdad jumpa dengan siapa? Fa'atainan Nabi. Maka kami pun telah datang kepada Nabi SAW. Fantalaqa bina ila ahli. Maka Nabi SAW bawa kami kepada rumah baginda. Fa'idha thalathatu a'nus. Maka adalah di rumah Nabi SAW 3 kambing betina. A'nus 3 kambing betina yang masih kecil, yang masih muda. Faqala Nabi SAW, maka Nabi pun bersabda, ihtalibu hadzal laban bainana. Perahlah susu yang mana yang ada pada binatang ini dan kita berkongsi sesama kita. Qala, berkata Miqdad, fakunna nahtalib, maka kami sentiasa memerah susu. Fayashrabu kullu insanin minna nasibah, dan setiap daripada kami akan minum bahagian mereka. Maksudnya bila diperah susu, maka bekas susu tersebut akan dibahagi kepada 4. Salah satunya adalah bahagian Nabi SAW. Nabi pun berkongsi susu dengan mereka. Itu yang Nabi mampu. Tak adalah pada waktu itu makanan-makanan berat. Mereka berkongsi susu ketika mana setiap hari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa narfa'u lin nabi nasibah, dan kami meninggalkan untuk Nabi SAW bahagian baginda. Qala, berkata Miqdad, fayaji'u minal lail, selalunya Nabi akan pulang lewat. Sebab mereka ni ashabus suffah. Ashabus suffah adalah mereka yang tinggal di masjid, di salah satu bahagian belakang daripada masjid. Maka Nabi akan pulang pada waktu malam, fayusallimu tasliman, dan Nabi akan memberi salam yang perlahan, la yuqidhu naima, tidak membangunkan orang yang sedang tidur, wa yusmi'ul yaqdhan, dan dapat mendengarkan orang yang masih berjaga. Summa ya'til masjid, kemudian Nabi SAW akan masuk ke masjid, Nabi akan solat dulu, kemudian barulah Nabi SAW akan minum bahagian susu baginda. Maka ini adalah berlarutan untuk beberapa malam. Kata Miqdad, fa'atani syaitanu dhata lailah, pada satu malam syaitan telah meletakkan was-was kepadaku. Wa qad syaribtu nasibi, dalam keadaan aku telah minum bahagian susuku. Namun semestinya kita tahu kalaulah minum susu sahaja, maka tidaklah kenyang sepenuhnya seperti makan. Maka syaitan pun berbisik kepadaku, Muhammad ya'til ansar, Muhammad pada malam ini menziarahi golongan ansar. Fayuthifuna, pasti mereka memberi hadiah kepada Nabi SAW, wa yusibu indahum, dan pasti Nabi beroleh makanan di sisi mereka. Ma bihi hajah, Nabi tidak ada keperluan ila hadhil jur'ah, kepada minuman susu yang sedikit ini. Maka Miqdad pun pada waktu itu dia pun mendengar bisikan ini. Kata Miqdad radhiyallahu anhu, fa'ataituha, maka aku pun pergi kepada bahagian susu Nabi SAW, fasyaribtuha, maka aku pun telah minumnya. Falamma an waghalat fi batni, apabila waghalat ay dakhalat, apabila susu tersebut telah masuk ke dalam perutku, wa alimtu annahu laysa ilaiha sabilun, dan aku tahu tidak ada jalan untuk aku melarikan diri. Aku dah minum susu Nabi. Dalam keadaan Nabi SAW pun bukanlah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam keadaan Nabi SAW pun bukanlah mempunyai makanan yang lain. Nabi SAW pun seorang yang sederhana. Naddamani syaitan, maka syaitan menjadikan aku merasa menyesal. Dan menjadikan aku rasa menyesal. Faqala, maka berkata, waihak, celaka kamu, ma sana'ta, apa yang kamu buat? Sebentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab ada sebentar yang di Facebook, sebentar. Muhammad wa alihi wasallam, minta maaf. Maka berkata Miqdad menceritakan kepada kita, dan dia kata syaitan telah menjadikan dia menyesal. Dan inilah kadangkala yang kita nampak, kata para ulama, adalah cara syaitan untuk mengganggu akan emosi manusia. Dia yang ajak kita buat maksiat dan dosa. Dan apabila kita dah buat sesuatu, maka dia yang meletakkan pada waktu itu perasaan bersalah. Kalaulah perasaan bersalah yang membawa kepada taubat, bagus. Kalaulah kita rasa bersalah bila buat maksiat yang membawa kepada taubat, bagus. Kita rasa bersalah yang menjadikan kita dekat kepada Allah, bagus. Tetapi selalunya adalah perasaan bersalah
yang menjadikan mengganggu kehidupan kita. Perasaan bersalah yang bukan mendekatkan kepada Allah. Perasaan bersalah yang menjadikan pada waktu itu seseorang itu semakin jauh daripada Allah. Dan ini banyak berlaku. Kadang-kala bila kita ajak orang datang ke surau, ke masjid, kadang-kala jawapan dia, saya rasa tak layak sebab saya ni banyak dosa. Maka itu adalah perasaan yang tak bagus. Kerana sepatutnya seseorang itu apabila dia sedar dia ada maksiat dan dosa, dia semakin dekat dengan Allah, bukannya semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kadang-kala kita kena bezakan penyesalan yang boleh, yang baik, yang membawa kita dekat kepada Allah, dan penyesalan dan perasaan bersalah yang sebenarnya adalah bisikan daripada syaitan yang menjadikan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf sangat-sangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta maaf yang berada di Facebook sebentar.